Okey, sekarang ni kita nak bincang, saya nak tunjuk macam mana cara untuk kita analisis data untuk kita buat keputusan pada esok hari. Dan untuk dapatkan data ni tadi, kena rujuk pada channel intra dan swing channel intra dan swing, di mana saya dah ada dua channel. Channel yang pertama ialah channel scalp data untuk scalping, khusus hanya untuk scalping sahaja, dan channel yang kedua pula untuk intra dan swing. Okey. Jadi ini cara macam mana nak baca menggunakan data yang disediakan dalam channel intra dan swing. Okey. So kita buka channel dulu. Baik. Ini merupakan signal pada hari Jumaat. Signal pada hari Jumaat yang kita akan guna untuk trade pada hari Isnin. Okey. Dan kedudukannya ialah masing-masing boleh bacalah, demand 66, supply 1 untuk USD, Euro, GBP, seterusnya sehinggalah kepada CAD. Baik. So macam mana saya buat decision? Saya buat decision dengan cara bila mana sesebuah demand, sesebuah currency itu tadi demand yang menghampiri kepada kosong, jadi itu merupakan hint untuk buy pada hari yang berikutnya. Sebagai contoh, 10 hari bulan 9 merupakan hari Jumaat dan 13 hari bulan 9 merupakan hari Isnin. Jadi bila mana closing hari Jumaat tu tadi data dia sebegini, maksudnya pada hari Isnin akan datang saya akan mencari position buy yang sesuai untuk AUD dan CAD. Jadi sekarang ni AUD CAD kita dah tahu dah kita nak buy. Hari Isnin tu kita target kita nak buy AUD dengan CAD. Siapa yang menggunakan technical, maka technical lah dia. Dia nak cari SBR, RBS, support, resistance ke apa ke. Siapa yang menggunakan indikator, maka indikator lah dia. Carilah kod mana yang sesuai, yang dirasakan kena dengan cara dia trade. Technical tu masing-masing. Baik. Seterusnya, benda yang sama saya apply pada supply 1, 5 dan 3.1, iaitu USD, Euro dan juga JPY. Dan pilihan yang pertama ialah USD, kedua JPY dan seterusnya ialah Euro. Baik. Jadi dekat sebelah kanan ni tadi boleh nampak yang mana saya telah pun susun AUD, AU, AJ, EA, UCAD, CAD JPY dan juga ECAD. Okey, ini susunan yang tidak mengikut kepada kategori risk. Dia tak ikut risk, dia just saya ambil sahaja apa pair yang ada kemungkinan besar sesuai untuk kita trade berdasarkan kepada merujuk kepada data pada hari Jumaat yang lepas. Okey, baik. Jadi sekarang ni kalau diperhatikan kedudukan demand daripada AUD dengan CAD ni sama. Dia lagi rendah lagi bagus lah. Kalau kata 1 tu memang best lah. Kalau kata kosong tu lagi best lah sebenarnya. Jadi kalau kata boleh kita nak dia punya figure dia lebih rendah daripada 10, itu sebenarnya risky itu sebenarnya. Agak tinggi risiko. 10 ke 6 sebenarnya itu risiko yang agak tinggi. 10, 9, 8, 7, 6. 5 angka ni merupakan risiko yang agak tinggi. 5, 4, 3. Yang ni medium risk. 2, 1, 0. Yang tu low risk. InsyaAllah. Masuk je dia akan jalan. InsyaAllah. Tapi macam mana pun, okay, kita kena berhati-hati. Kena ingat kita kena berhati-hati. Baik. Jadi sekarang ni bila mana dah ada macam ni, pilihan yang terbaik berdasarkan kepada pilihan 6 yang ada ni tadi, pair yang terbaik sebenarnya ialah AUD USD dan juga USD CAD. Dua pair yang terbaik, yang rendah risikonya untuk kita trade pada hari ini, iaitu hari Isnin 13 hari bulan 9. Okay. Jadi sekarang ni sini AUD USD, dekat sini pula USD CAD. Okey, signal buy untuk AUD USD, signal sell untuk USD CAD. Okey. Luqman ataupun Razif ataupun yang lain-lain boleh faham ataupun tidak kenapa AUD USD buy, USD CAD sell? Faham ke tidak? Safwan, Ujang dan sebagainya. Faham cikgu, faham. Siapa dia? Apa dia? Siapa yang kata faham tadi? Saya. Faham. Faham Razif, Okay. Razif boleh dapat kenapa saya buy dan sell? Faham ni, faham. Okey, Safwan?
Untuk pilih buy dengan sell tu faham je. Okey, Ujang okey. Yang sell macam tak berapa nampak. Yang buy tu rasa dekat support resistance kan. SBR kan. Awak guna teknikal lah. Ya cikgu. Okey, sekarang ni saya tak masuk teknikal lagi. Saya sekadar semata-mata bergantung sepenuhnya kepada data sahaja. Boleh? Boleh cikgu. Okey, sekarang ni cuba Ujang tengok supply ni daripada 754617.3.1643251. Boleh nampak? Boleh cikgu. Makin rendah angka untuk supply bermaksud makin tinggi demand untuk currency tersebut. Faham tak? Ke tak faham? Demand biasa untuk buy cikgu kan? Demand untuk buy, betul. Okay. Sekarang ni cuba Ujang tengok CAD punya graf pada 2 hari bulan 9 2021. Demand dia 57, supply dia 7 je. Makin rendah supply, makin tinggi demand. Itu dia punya inference dia. Boleh nampak? Boleh cikgu. 7 hari bulan 9, demand dia 5, supply dia naik 74. 10 hari bulan 9, demand dia 2, dia punya supply dia 75. Begitu juga sebaliknya. Kalau kata supply tu rendah bermaksud demand tu tinggi. Kalau demand tu tinggi bermaksud supply tu rendah. Dia dua keadaan je. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi sekarang ni bila mana supply untuk USD 1 dan demand dia tinggi, makanya USD ni dia memberikan kita hint untuk sell pada hari yang berikutnya. Boleh? Tak nampak. Yang ni tak nampak? Tak. Sekejap. Ni dia. Nampak tak graf ni? Okey, nampak. Okey, 10 hari bulan 9. Nampak tak dekat situ? Ya. Supply dia 1, nampak? Ya betul. Okey. Bila mana supply dia sama dengan 1 dan demand dia 66 pada 13 hari bulan 9, iaitu hari ini. Demand tu tadi dia akan strike ke bawah. Normalnya itu keadaan dia yang berlaku. Boleh? Boleh cikgu. Tekanan daripada apa? Ya betul. Macam contoh sekarang ni, Ujang tengok 7 hari bulan 9, supply dia 5 dan demand dia 112. Nampak? Besoknya dia jadi macam mana? Nampak? Nampak cikgu. Tu keadaan dia. Baik. So untuk buy dan sell dah boleh faham? Boleh cikgu, insyaAllah. Baik. So kita buat pilihan untuk dua pair, iaitu AUD USD dengan USD CAD. Jadi sekarang ni dekat sini kita akan buy. Okay, saya remark kat sini. Yang ni kita akan buy. Yang ni pula kita akan sell. Yang ni kita fokus untuk sell. Baik. Jadi sekarang ni kita dah ada data, kita dah pakai data, kita dah analisis dengan data. Okey. Walau macam mana sekalipun proven data tu tadi, kita tak nak sepenuhnya semata-mata bergantung kepada data. Jadi apa yang saya buat ialah boleh tengok dekat group intra dengan swing, saya dah sediakan range daripada tahun 2008 sehinggalah kepada tahun yang sekarang lah. Dan range ni tadi saya update semua currency pada hujung minggu, iaitu hari Sabtu ataupun hari Ahad, bila mana saya berkelapangan lah. Jadi sekarang ni macam contoh kita tengok AUD USD 93, manakala USD CAD 98. Tadi saya salah tadi maksudnya. Sebab saya duk tengok USD 98, saya kata AUD USD dia punya range dia 98. So tadi saya salah. Baik, so sekarang ni 93 98. Apa yang saya akan buat ialah bila mana saya nak buy yang ni, saya akan buat macam ni. Oh, ni terbalik. TP belah atas sebab kita nak buy kan. Kita letak open dia kat situ. Baik. Range untuk AUD ialah 93 pips. Ni dia punya range dia, 93 pips. Dan bila mana kita tengok dekat sini, open price dia 73561.
Okey, 73561. Allah. 73561. Bila mana kita dah tahu open price dia berapa, jadi sekarang ni 73561 tolak 930. Dia jadi 72631. Jadi sekarang ni 72631. Tu dia. Okey. So ini merupakan range. Yang ni merupakan range yang telah pun macam mana nak kata, yang telah pun direkodkan daripada tahun 2008 sehinggalah ke hari ini. So dia merangkumi 13 tahun punya range. Kalau kata berlaku juga perkara yang di sebaliknya, saya tak boleh nak kata apalah. Baik. So sekarang ni bila mana entry to buy, saya akan fokuskan kepada buy. Jadi ini entry saya ni 1, 2, 3 sehinggalah ke bawah 140. Level 140. Dan kena ingat, daripada level 0 sehingga ke level 100 merupakan average dia. Merupakan average untuk currency AUD USD, di mana sehari pergerakannya antara lingkungan 93 pips sahaja. Okey. Jadi yang ni average dia 0 sampai 100. Pending order semua dah siap. Tak cukup dengan yang tu, kita tambah pula ada extra entry 110, 120, 130 and 140. Ini kalau kata berlaku perkara yang di luar jangka. Dan setelah daripada tu, kita ada level yang kita tambah lagi 150, di mana level tu kita letak stop loss kita. Dekat situ. Yang ni pula 98 pips. Cara dia macam mana? Ni dia 98 pips. Kita tarik Fibo ni pula, sebab kita nak sell. Kita nak sell, so kita bubuhkan open dia dekat sini. Okay, open dia dekat sini. Dekat open zero level untuk Fibo ni dekat open price bear ni. Jadi kita ambil calculator, 126,831 tambah 98 pips, 980, 127,811. Tu dia 127,811. Dekat situ. Okey. Makna kata sekarang ni untuk USD CAD, dia hit on 10% punya price sahaja. Sekadar itu je. Dan dia kena TP. Sebab tu ramai yang geram dan ramai yang full margin, ataupun ramai yang tinggal. Masa saya mengajar data, 10 dia masuk 0.01, yang ni 0.02, 0.03, 0.04 dan seterusnya. Tapi masa tu kita tak guna stop loss lah, sebab akaun pun masing-masing besar-besar masa tu, kan. Dah duduk terbang atas langit, asal entry dia je jadi, gitulah, kan. Lupa dirilah. Sekarang ni baru nak beringat buat SL apa semua. Itu dia cara macam mana nak trade menggunakan data yang saya design sendiri, macam tu lah. Baca data, cara trade by range pula saya buat macam tu. Jadi tenang, lenang dan senang. Pada saya lah. Pada orang wallahualam saya tak tahulah macam mana. Jadi kalau kata macam contoh daripada segi money management pula. Okey. Ini jenis entry untuk AUD CAD, yang ni dia, date of signal 11/9, trade on 13 hari bulan 9, iaitu hari ini. Jadi kalau kena TP, katakanlah trigger entry itu tadi hingga kepada level 120. Kalau loss banyak mana, kalau kata TP banyak mana, dah ada siap dah. Tapi yang belah bawah ni, SL ni dia salah ni, saya kena betulkan balik. Kalau kata macam contoh level entry 120 Fibo tu trigger, maknanya SL ni $90 lebih ni sebenarnya. Dia kurang kosong ni sebenarnya. Ni yang ni saya kena betulkan balik, dan saya dah betulkan dah lah, cuma saya tak update je lah. So itu sahaja. Itu sahaja untuk trade by data. Setakat ni ada soalan? Semua okey? Tak ada soalan? Cikgu nak tanya, Silakan. TP dia kat mana? TP dia dekat level 0 Fibo saya ni. Nampak? Boleh nampak tak? Oh, okey. Okey. Dan sekarang ni
Okey, ini yang current subscriber lah. Ini yang current subscriber untuk September ada 12 orang. Saya buat macam ni, nampak tak? Trading idea for today. Saya bubuh kat tepi ni. Nampak? Boleh nampak tak? Jadi siapa yang entry bila mana dia scalping dan dia nampak, oh signal hari ni AUD ni arah dia ialah buy, AJ pula arah dia ialah buy, EA pula arah dia sell. Bila mana dia scalping dan kebetulan entry tu dia memberikan direction yang sama macam intra, jadi dia nak ambil keputusan untuk hold dia punya entry ataupun dia nak lock dia punya entry. Sekurang-kurangnya membantulah kan, daripada duk scalping saja 5 pip 10 pip cabut lari apa benda semua. So ini one of the factor yang boleh membantu dia untuk hold position lah. Mudah-mudahan dia membantu. Baik. So ada soalan setakat ni? Ada? Tak ada? Semua clear? Faham? Okay. Dekat dalam grup data sekarang ni saya dah ada 2 channel. Channel yang pertama scalping, channel yang kedua pula intra dan swing. Jadi kalau kata yang ni scalp data ni, satu masalah dia kalau kata korang join, channel ni free sebenarnya. Channel ni channel yang saya buat pengenalan bagi sesiapa yang cuba nak belajar guna data. Cuma masalah dia, saya ada guna robot. Okey, saya ada guna robot untuk auto forward. Sekarang ni kalau kata perhatikan dekat sini, dia punya jam dia 7.52 minit malam. Dan data ni pula ialah data 7.50. So dia dah lewat. Dia dah lambat 2 minit. Jadi sebenarnya kena hati-hati nak menggunakan scalping punya data ni, sebab dia dah lewat. Tu yang jadi masalah dekat saya sekarang ni. Nak kena cari robot lain pula untuk pastikan dia forward tu dalam masa yang sama. Punctuality dia sama, dia tak ada lag lah. Ni lag 2 minit ni, lama ni, bahaya. Okey. So setakat ni ada soalan? Tak ada soalan? Semua clear? Boleh? Okey. Borang untuk registration untuk subscriber data ada 2. Dan dua-dua tu guna satu borang je. Boleh pilih sama ada nak intra dan swing punya channel ataupun untuk scalping. Kenapa saya sediakan 2? Sebab ada setengah orang dia suka himpun data, dia suka kumpulkan data sebab dia nak buat uji kaji sendiri. Jadi dia akan ambil data tu macam contoh. Okey. Yang ni data dia daripada 30 hari bulan 8. Jadi kalau kata dia ke belakang, nampak yang ni 24 hari bulan 8. Kemudian belakang lagi, yang ni 20 hari bulan 8. Jadi dia akan himpunkan data. Ada setengah orang dia jenis yang suka macam tu. Jadi dia akan design dia punya chart dia yang sendiri. Dan dia akan tengok dalam sebulan berapa banyak kali yang dia top, berapa banyak kali yang dia betul-betul bottom. Ada jenis orang yang macam tu. Sebab tu saya sediakan juga intra dan swing punya data. Sedangkan sebenarnya kalau kata nak signal untuk intra dan swing punya direction, boleh je dapatkan dekat sini. Sebab saya dah bubuh dah kan. Trading idea for today ni saya dah, sebenarnya ini merupakan signal daripada intra dan swing. Tapi saya dah bubuh kat situ dah. Cuma bagi penggemar yang suka membuat research, mengumpul data dan sebagainya, so diorang akan duduk kat sini lah. Jadi itu sahaja setakat ni untuk data.